علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi pelbagai nikmat kepada kita dengan nikmat iman, nikmat kesihatan dan pelbagai jenis nikmat, dan diberinya taufik kepada kita boleh duduk di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas, barangkali 4 bulan yang lepas barangkali, saya menceritakan tentang perlunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memperbanyakkan istighfar, sama ada kita sedar kita melakukan dosa ataupun tidak. Tetapi kita ni ada tarikan-tarikan yang sering membawa seseorang itu melakukan dosa. Yang pertama, nafsu. Nafsu ni pergi mana dia ikut kita. Yang kedua, syaitan. Nafsu ni kerja dia apa? Nafsu ni benda yang tak elok, benda yang haram, dia make up supaya kita nampak benda tu betul. Kan saya cerita dulu, contohnya harta ni, benda ni bukan benda kita, hak milik orang lain. Memang kita tahu haram benda ni, haram. Tapi nafsu ni dia bagi kita alasan supaya kita buat benda yang haram tu. Nafsu kata apa? Haji, baik Haji ambil duit tu Haji. Banding kalau orang lain ambil lagi mudarat. Baik Haji yang ambil, Haji biasa pergi masjid, orang lain kalau ambil tu baik Haji yang ambil. Itu kerja nafsu. Macam tu juga bercakap dengan perempuan. Ini itu yang nafsu tu. Dia tahu cakap tak tanpa sebab kan, haram. Tapi nafsu ni dia bagi alasan. Apa salahnya? Islam pun suruh kita berkenal-kenalan antara satu sama lain. Dia bagi alasan. Dia bagi alasan, akhirnya orang terjerumus di dalam benda yang haram. Adapun musuh kita yang kedua iaitu syaitan. Syaitan ni dia kempen kerja dia. Kempen ajak buat benda yang dilarang oleh Allah. Syaitan ni dia kempen. Ikutlah suasana zaman, ikut zaman. Syaitan ni ada syaitan jin pun ada, syaitan manusia pun ada. Syaitan manusia dengan TV dia, dengan surat khabar dia, dengan macam-macam lah. Kerja dia apa? Kempen. Kempen supaya buat benda yang diharamkan oleh Allah. Di akhirat nanti, orang yang mengikut jejak langkah syaitan ni akan mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu ni yang menyesatkan kami ni syaitan ni lah. Syaitan pun beri alasan, pernah kami tarik kamu? Pernah kami paksa kamu? Kami cakap je, kami kempen je, hang pergi ikut buat apa? Dia pun bagi alasan. Itu dalam Quran ada, tuan-tuan. Syaitan tu akan jawab, siapa suruh kamu ikut? Kamu tak pernah dengar ke ustaz-ustaz datang cerita pada kamu, para nabi datang cerita pada kamu? Para nabi cerita, ustaz cerita, syaitan kata, aku pun cerita jugalah. Aku pun kempen juga. Yang hang pilih syaitan kenapa? Akhirnya dihumbankan ke dalam api neraka. Itu dua musuh yang selalu bersama kita, yang menyebabkan kita wajib sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar ini tidak layak bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir tidak layak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang kafir itu ayah ataupun orang yang terdekat kepada para rasul. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya, pak saudara ke ayah ikut dah. Dia tak beriman. Tetapi Allah larang memohon pengampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Begitu juga Abu Talib, walaupun banyak pertolongannya terhadap Nabi, banyak bantuannya terhadap Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang
Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pengampunan untuk pak saudaranya kerana istighfar ini tidak layak bagi orang-orang kafir. Begitu juga istighfar ini tidak layak bagi orang-orang yang munafik. Tidak layak bagi orang-orang yang munafik. Orang yang munafik ini mengaku Islam dengan lisannya, tapi dalam masa yang sama meragui apa sahaja yang disampaikan oleh wahyu. Meragui apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi, dan dalam masa yang sama golongan munafik ini mencari jalan bagaimana nak menghancurkan Islam. Orang munafik ini pun tak layak mendapat istighfar. Seperti mana yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia sembahyang belakang Nabi, walaupun dia pernah tengok muka Nabi, tetapi disebabkan dia ini munafik, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon istighfar untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi istighfar ini adalah merupakan hak istimewa orang-orang beriman. Bukan hak istimewa orang-orang Melayu, hak istimewa orang-orang beriman. Seperti mana yang berlaku kepada Raja Habsyah. Raja Habsyah tu bila meninggal, dia dah beriman dah. Maka Nabi pun beritahu, istaghfiru li akhikum, mohonlah pengampunan untuk saudara kamu tersebut yang dah mati, orang beriman ni. Yang tu dibenarkan. Jadi istighfar ni hak istimewa yang Allah beri untuk orang-orang yang beriman. Jadi rebutlah kita hak istimewa tersebut. Yang ketiga, siapa yang banyak istighfar, beruntunglah dia. Siapa yang banyak istighfar, beruntunglah dia. Sehingga kan dikatakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, beruntunglah seseorang yang mendapati di lembaran catatan amal dia penuh dengan istighfar. Untung. Rugilah manusia sekiranya kurang beristighfar. Kita dosa banyak tu, dosa banyak tapi tak istighfar. Dosa ni penghalang bagi segala kebaikan. Dosa ni macam racun bagi kita. Kita duk makan tapi tak makan ubat, bahaya. Bahaya. Beruntunglah orang yang memperbanyakkan istighfar. Dan istighfar ini dapat menjadi sebab musabab untuk kita mendapatkan hajat kita. Istighfar boleh menjadi penyebab untuk kita mendapat hajat kita. Nanti saya akan ceritalah. Macam tu juga pada suatu hari Ibnu Taimiyah dihadapi dengan suatu masalah. Dia rasa samar, tak dapat jawapan. Maka apa yang dia buat? Dia pun beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga 1000 kali. Di masjid, di luar masjid, di pasar, di majlis-majlis, dia istighfar. Akhirnya Allah bukakan kepadanya benda yang samar bagi dia. Istighfar ni penting. Dan istighfar ini juga adalah pengaman daripada turunnya bala ke atas kita. Seperti mana kata seorang tabi'in, kami sebelum ini, kami mempunyai 2 pengaman daripada turunnya bala. Pengaman yang pertama sudah tiada lagi dengan kita. Dan pengaman yang kedua masih ada lagi bersama kita. Pengaman yang pertama yang tidak ada lagi dengan kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad berada bersama mereka. Pasal tu tuan-tuan tak jumpa Allah turunkan azab, Nabi ada kat situ. Ada jumpa dalam sirah? Tak ada. Ada Nabi kat situ, Allah tak turunkan azab. Itu pengaman yang dah tak ada lagi dengan kita. Tapi ada satu lagi pengaman daripada azab yang masih lagi ada bersama kita, iaitu istighfar. Dalam ayat yang tersebut juga Allah beritahu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, sesuatu kaum itu, sedangkan kaum itu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini tuan-tuan menjadi pengaman bagi turunnya azab. Okey, habis. Yang seterusnya. Malaikat pun istighfar.
malaikat pun istighfar. Sedangkan malaikat ni tidak pernah melanggar perintah Allah. Habis dia istighfar untuk apa? Dia istighfar ni untuk kebaikan orang-orang yang beriman, yang berada di atas muka bumi. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud apabila apa dia? Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekeliling arash bertasbih memuji Rabb. Itu kerja malaikat. Dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat tu pun meminta pengampunan. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang macam mana yang malaikat mohonkan pengampunan? Mereka mengatakan, mereka mengucapkan, malaikat ni, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah pengampunan kepada orang yang bertaubat. Berilah pengampunan kepada orang yang bertaubat, dan berilah pengampunan kepada orang yang sentiasa mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka dari seksaan neraka yang menyala-nyala. Malaikat pun mohon pengampunan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat, orang yang istiqamah dengan Islam, orang yang memperjuangkan Islam, orang yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun mohonkan untuk orang yang beriman yang istiqamah ini supaya Allah jauhkan mereka daripada azab api neraka yang menyala-nyala. Para nabi pun istighfar. Semua nabi lah, tak terkecuali. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang agung, kekasih Allah pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kerana nabi melakukan maksiat? Bukan, nabi ini maksum. Tetapi darjat ketinggian para nabi ini menyebabkan mereka sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyatakan, beristighfarlah kamu, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, aku beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Istighfarlah tuan-tuan. Nabi pun istighfar. Persoalan dia, kenapa ada orang banyak istighfar dan ramai orang yang tidak beristighfar? Persoalan dia. Kenapa sebahagian orang bersungguh-sungguh istighfar dan ramai pula manusia jarang-jarang istighfar? Ini semua balik semula kepada ilmu. Perkara ini semua balik semula kepada ilmu dia tentang payahnya, bahayanya dosa ni. Balik semula kepada jiwa seseorang. Kalau dia faham, dia tahu, dosa ni bahaya, dosa ni bahaya, kena cari ubat, selesaikan cepat-cepat, selesaikan cepat-cepat. Nanti masuk dalam kubur, payah nanti. Nanti Allah bangkitkan di padang mahsyar kalau bawa dosa yang bermacam-macam, rugi hidup ni. Orang yang mempunyai pandangan macam tu, dia pula tahu seksaan di padang mahsyar dan di dalam api neraka ni teruk. Orang ni akan memperbanyakkan istighfar. Tapi kalau orang ni tak ada rasa apa-apa, biasalah, orang lain lagi teruk daripada kita. Dia kata, orang lain lagi teruk daripada kita. Dan dia pula tak rasa diri dia ni banyak dosa. Dia tak rasa dia ni banyak melanggar perintah Allah, banyak mensia-siakan nikmat Allah. Dia tak rasa. Orang ni payah nak istighfar. Orang yang mampu istighfar ialah orang yang ada ilmu, dan ilmu itu mempengaruhi jiwa dia. Syarat dia ilmu itu mempengaruhi jiwa. Setakat ilmu tak jadi, tuan-tuan. Setakat ilmu tak jadi, tak pergi mana. Tapi kalau ilmu itu mempengaruhi jiwa dia, maka kehidupan dia itu akan berubah. Kerana ilmu itu mempengaruhi jiwa dia. Kena istighfar. Maka dia carilah masa seperti mana yang kita bicara sebelum ni. Dia carilah masa untuk istighfar. Kerana apa? Bagi dia, dosa ini bahaya. Dosa ini penyakit. Penyakit yang paling bahaya bagi seseorang manusia. Lebih bahaya daripada penyakit jantung,
lebih bahaya daripada darah tinggi, lebih bahaya daripada kencing manis. Cuba kita fikir tuan-tuan. Orang ni kalau ada penyakit ni 3 serangkai ni, macam mana dia berubat? Tanya orang ni, tanya orang tu, pergi jumpa doktor sekejap-sekejap, sebulan sekali lah, apa, makan ubat. Pasal dia kata apa? Bahaya penyakit ni. Kalau tak diubat nanti kronik nanti. Nanti bahaya nanti. Macam-macam penyakit datang. Kita pula projek tak habis lagi. Kalau meninggal nanti, macam mana nanti? Dia fikir macam-macam. Sedangkan tuan-tuan, semua penyakit yang ada kat dunia ni, kalau nak banding dengan penyakit dosa tu lagi bahaya tuan. Penyakit yang hebat-hebat, penyakit dunia ni tuan-tuan, dia akan habis, dia akan hilang apabila seseorang itu meninggal dunia. Hilang dah. Tak ada masuk dalam kubur bawa penyakit kencing manis, darah tinggi, ada ke? Tak ada. Meninggal habis dah penyakit tu. Tapi penyakit dosa tuan-tuan tak habis dengan meninggalnya seseorang. Dosa yang tak diampun akan dibawa masuk dalam kubur menjadi tempat penyiksaan. Apabila di padang mahsyar pun jadi tempat penyiksaan kerana dosa-dosa. Dosa kepada manusia ini lagi payah tuan-tuan. Dosa kita kepada manusia itu payah. Kita kena selesaikan cepat-cepat sebelum kita menghembus nafas yang terakhir. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Tetapi dosa kita dengan manusia, kita rampas tanah orang, kita ambil tanah orang, kita menjatuhkan maruah orang, kita tuduh orang liwat tapi tak ada bukti. Kita menjatuhkan hukuman tanpa menegakkan keadilan, menganiaya manusia. Ini dosa-dosa berat tuan-tuan. Patut kita bagi royalty, kita tak bagi royalty hak orang. Ini dosa-dosa yang akan dituntut di padang mahsyar sekiranya kita tidak selesaikan dengan manusia. Pasal itu Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, tanya sahabat, kamu tahu tak siapakah orang yang muflis? Sahabat menyatakan orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang ialah orang yang tiada harta untuk kehidupannya. Nabi kata bukan. Orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari akhirat dalam keadaan membawa pelbagai jenis pahala-pahala ibadat. Pahala semayang, pahala puasa, pahala sedekah, pahala macam-macam kebaikan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia menghina, mencaci orang, memfitnah orang, memukul orang, menipu orang. Dia buat pelbagai jenis maksiat yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika perbicaraan itu, dipanggillah orang yang bersalah ni. Ditanya, ada tak di kalangan kamu wahai manusia yang mempunyai hak terhadap orang ini? Masing-masing kata, ya Allah, orang ni dulu dia suka pukul saya, ya Allah. Ya Allah, orang ni pernah fitnah saya, ya Allah. Orang ni pernah bunuh, orang ni pernah makan harta saya, ambil harta saya, rampas harta saya, menipu saya. Maka kena bayar. Masa tu tuan-tuan, dibayarnya kesalahan yang kita buat ini terhadap manusia ni dibayar dengan pahala. Maka ambil pahala penjenayah ni bagi kepada orang yang menuntut. Bayar. Ambil lagi pahala dia yang banyak ni bagi pada orang yang tuntut. Dia kata orang ni tak bagi hak saya, hak royalty. Dia bagi balik. Dia ni ambil harta dia. Dia pun minta dia ni pernah pukul saya, bagi dengan dia, bagi dengan dia. Akhirnya ramai lagi yang menuntut. Tapi pahala dah habis. Ketika tu orang tuntut-tuntut, nak bayar macam mana, pahala dah habis. Akhirnya Allah ambil dosa orang yang menuntut itu, dihempapkan ke atas kepala penjenayah ni. Ambil lagi orang ni, tak boleh nak bayar, kan muflis, datang dalam keadaan banyak pahala, tapi akhirnya jadi muflis. Dia ambil pula dosa orang tu, letak kat kepala penjenayah. Dosa orang tu, akhirnya Allah memberi hukuman, kamu tarik orang ni, kamu humbankan ke dalam api neraka. Itulah orang yang muflis. Nak cerita apa tuan-tuan? Maksiat ataupun kezaliman kita terhadap manusia ini cukup bahaya. Jangan sekali-kali terbabit dengan aktiviti-aktiviti
menipu manusia, menganiaya manusia, menzalimi manusia dan mengambil harta manusia tanpa hak. Jangan sekali-kali terbabit walaupun dengan perkataan, okey saya setuju bos, jangan. Walaupun dengan saya setuju pun tak boleh, angkat tangan kata setuju pun tak boleh, pangkar pun tak boleh. Jangan tuan-tuan, ini benda besar, benda bahaya. Jangan sekali-kali kita terbabit menyokong ataupun membodek golongan-golongan yang melakukan kezaliman. Jangan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hukuman, tarik orang ni, humbankan ke dalam api neraka, agak-agak tuan-tuan boleh appeal lagi ke? Mahkamah lain, mahkamah persekutuan ke, boleh tak? Mahkamah tu dah habis dah. Mahkamah di depan Allah, mahkamah yang adil. Tak boleh nak appeal, mahkamah persekutuan. Kat dunia boleh tuan-tuan. Kalau dekat negara tu mahkamahnya mahkamah yang boleh dibeli-beli. Hakim yang boleh dikotak-katikkan, yang tu boleh lah. Sekejap salah, sekejap betul, sekejap salah, itu boleh. Tapi kat depan Allah Ta'ala tak ada tuan-tuan. Okey. Jadi kita siap sedialah tuan-tuan dengan memperbanyakkan istighfar. Baik. Istighfar ini mempunyai manfaat. Saya cakap tadi awal-awal saya kata istighfar ini tuan-tuan, apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan, bukan sekadar Allah beri pahala pada kita di akhirat, bukan. Bahkan Allah beri pelbagai jenis kelebihan selama mana kita duduk di dunia ni lagi. Dengan ibadat yang kita buat ni. Antaranya istighfar ini. Istighfar ini kalau kita buat tuan-tuan, antara manfaatnya ialah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita istighfar, bermakna kita adalah golongan yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang perintahkan kita untuk beristighfar. Gelap gitu dah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu dan beristighfarlah kamu terhadap Tuhan kamu, kepada Tuhan kamu. Beristighfarlah kamu di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah perintahkan kita bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Jadi orang yang istighfar ini ialah orang yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya tuan-tuan. Yang kedua, istighfar ini adalah merupakan faktor untuk kita mendapat hajat kita. Kalau kita nak rezeki, istighfar ini merupakan salah satu punca untuk mendatangkan rezeki. Rezeki ini luaslah tuan-tuan. Harta, anak, ilmu, kesihatan, hujan, macam-macam. Firman Allah Ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Firman Allah Ta'ala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Apa kata Allah? Cerita tentang Nabi Nuh terhadap kaum dia. Apa Nabi Nuh kata pada kaum dia? Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh beritahu kepada kaumnya, mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kamu buat kerja ni, kamu mohon pengampunan kepada Allah, nescaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu. Allah akan kirimkan hujan kepada kamu dengan lebat, dan membanyakkan harta-harta kamu, dan meramaikan anak-anak kamu, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun yang mengeluarkan hasil, dan mengadakan di dalam kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Ini dalam ayat ni, dalam surah Nuh 10 hingga 12 ini. Apa Nabi Nuh beritahu? Mohonlah pengampunan kepada Allah. Kalau kamu buat kerja ni sentiasa menjadi amalan kepada kamu, nescaya Allah akan mengampunikan, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Pas satu pada suatu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab
keluar bersama orang ramai untuk sembahyang mohon hujan. Lepas habis sembahyang, baliklah Saidina Umar. Orang pun ada seorang ni pergi jumpa Saidina Umar. Wahai Saidina Umar, kita keluar ni nak sembahyang minta hujan. Apa hal kami tak dengar pun kamu berdoa minta hujan? Yang kami dengar kamu hanya beristighfar je kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Saidina Umar kata, saya buat ni bukan ikut pandai saya, kerana surah Nur. Dalam surah Nur Allah berkata apa? Beristighfarlah kamu banyak-banyak, Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kamu. Macam tu tuan-tuan. Allah turunkan rezeki dengan istighfar kita yang sungguh-sungguh. Istighfar dengan kata-kata dan juga perbuatan. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Datang seorang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini fakir, miskin, nak buat macam mana? Ada tak jalan nak bagi kaya? Hasan Basri kata, perbanyakkanlah istighfar. Datang pula orang lain. Wahai Syekh, saya ni lapar, nak buat macam mana? Dia beri jawapan, perbanyakkanlah istighfar. Datang pula orang yang ketiga, ya Syekh, saya telah berkahwin tapi sampai sekarang tak dikurniakan anak lagi. Nak buat macam mana? Dia pun Hasan Al-Basri jawab apa? Perbanyakkanlah istighfar. Maka ada seorang ni namanya Rabi', tak silap saya. Rabi' ni tanya kepada Hasan Al-Basri, macam mana Tok Syekh, Tok Guru? 3 orang datang dengan masalah yang berlainan, tetapi jawapan tu satu je. Istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kenapa jadi macam tu? Patut 3 masalah, 3 lah jawapan yang berlainan. Dia kata, Hasan Al-Basri kata, aku cakap ini bukan daripada pandai-pandai aku, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah yang beritahu kalau kamu banyak-banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah akan memperbanyakkan harta kamu, kan kamu lapar, dan Allah akan meramaikan anak-anak kamu dan seterusnya. Jadi buatlah macam tu. Pasal tu tuan-tuan, orang yang istighfar yang menjadi amalan dia. Istighfar betul-betul, sungguh-sungguh dengan kata-kata dan juga perbuatan, memang kita akan nampak natijahnya tuan-tuan. Akan nampak natijahnya. Pada suatu hari ada seorang ni pergi berniaga kat pasar. Ini cerita ya tuan-tuan hari ni, cerita ringan-ringan ya. Ringan-ringan cerita. Dia bawa lah barang dagangan dia ke pasar. Bila dia sampai kat pasar, dia tengok penjual pun dah ramai. Penjual dah ramai lah. Pembeli pun ramai. Maka dia pun letaklah barangan dia. Dah letak barangan dia, daripada pagi dia letak contohnya, tak ada orang datang beli barang dia. Tak ada orang datang beli barang dia. Dia cukup heran, apa hal ni? Dah sampai tengah hari, pukul 10, pukul 11, orang tak datang. Akhirnya datanglah seorang, datang lalu-lalu, tengok barang, terus jalan, tak tanya apa-apa. Dia cukup heran, apa dah jadi ni? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada dia. Dia teringat kata-kata yang diberitahu oleh imam di masjid. Itu untungnya belajar tuan-tuan. Kadang-kadang Allah ingatkan kita. Dia teringat dulu dia pernah pergi pengajian di sebuah masjid. Imam ni ada pernah menyatakan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah wa min kulli dhiqin makhrajah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia teringat. Apa maknanya? Nabi SAW beritahu, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, nescaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesusahan. Jalan keluar dari setiap kesempitan
dan Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia teringat kata Nabi, kalau kita perbanyakkan istighfar, Allah beri kemudahan. Kita ni macam-macam kesusahan, tuan-tuan. Kalau kita ni buat sesuatu, kita dalam kesempitan, Allah beri jalan keluar. Kalau banyakkan istighfar, Allah beri rezeki daripada punca-punca yang kita tak sangka-sangka. Maka orang ni pun tinggalkanlah perasaan yang tak tenteram dalam hati, maka dia pun beristighfar kepada Allah. Dalam masa dia beristighfar kepada Allah, berduyun-duyun orang datang beli, ada yang beli untuk orang lain dan ada yang datang beli nak bayar dengan harga yang lebih. Akhirnya habis jualan dia, barangannya habis, dia balik dalam keadaan suka cita kerana untung, dalam masa yang sama dia sedih. Kenapa kita tinggalkan apa yang Nabi ajar? Nabi dah beritahu jalan kebaikan untuk kita, tapi dah berapa banyak masa yang telah aku habiskan tanpa melakukan perkara yang Nabi suruh buat. Ini betul-betul berlaku, tuan-tuan. Ini betul-betul berlaku. Tapi pasal nak jimat ni tak boleh cerita, cukup. Jadi istighfar ini punca bagi pelbagai jenis kebaikan. Begitu juga pada suatu hari, Isyak berapa? 32. Sebab saya lepas ni pergi satu tempat lain baca kitab, dekat seksyen 19, baca kitab Isnin dengan Selasa. Hari Senin baca kitab Barul Mazi. Baca betul, bukan baca lompat-lompat. Tidak, baca kitab. Kitab Barul Mazi itu kitab syarah bagi hadis Imam Tirmizi. Barul Mazi itu berapa jilid dia ada? Bahasa Melayu tu 25 jilid. Boleh belajar tak? Boleh baca tak? InsyaAllah boleh baca kalau mula buat. Kalau tak mula memang tak habis. Hari Senin baca Barul Mazi, hari Selasa ni baca tafsir Ibnu Katsir. Hari 9.30, jadi kita itu yang nak jaga masa tu. Antara cerita ni tentang istighfar ini, tuan-tuan, istighfar ini kalau kita ada kepayahan, kesusahan, kesempitan, diberi jalan keluar. Pada suatu hari ada seorang ni keluar rumah. Keluar rumah, bila balik daripada kerja, dia pun buka pintu, tiba-tiba isterinya dalam keadaan marah. Isteri cakap macam-macam pada si suami ni. Ini kita boleh amal, tuan-tuan. Macam-macam si isteri ni marah pada si suami. Akhirnya suami dah tak sabar, suami pun marahlah pada isteri. Akhirnya si isteri ini mengambil keputusan nak balik ke rumah ayahnya. Si suami ini larang, janganlah, tak payahlah balik, nanti memalukan dia lah apa. Dak, isteri ini tetap nak balik juga. Akhirnya isteri ini keluar daripada rumah tu, nak balik ke rumah ayah dia. Waktu kejadian ini berlaku ialah sebelum subuh. Maka si suami ini pun pergilah ke masjid yang berdekatan, semayang 2 rakaat, lepas tu masuklah waktu semayang subuh. Lepas habis semayang subuh, si suami ini lepas habis semayang subuh, dia duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 1 jam. Ini memang betul-betul jadi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan amal, memang jadi. Dia pun beristighfar kepada Allah sampai 1 jam. Lepas tu dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, dia buka pintu, dia tengok dalam rumah tu isterinya berada di rumah tersebut dalam keadaan muka yang berbeza ketika dia keluar rumah. Dalam keadaan muka tersenyum-senyum. Isteri ni ada. Suami ni heran, apa hal jadi macam ni? Dia pun tanya isteri, kenapa, apa yang dah jadi pada kamu? Dia kata, saya pun tak tahu apa yang dah jadi pada saya. Tiba-tiba hati saya teringat nak balik ke rumah ni. Saya pun tak tahu kenapa. Maka si suami ni tanya, sejak bila hati kamu ni berubah nak balik rumah? Dia kata 1 jam, ketika 1 jam yang sebelum ini. Maka si suami itu kata, itulah waktu aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ni tuan-tuan boleh amal tuan-tuan. Yang nak kahwin lebih daripada satu, lagi bagus. Istighfar. Istighfar ni kita minta ikut hajat kita tuan-tuan. Kita istighfar memanglah nak mohon pengampunan, tapi Allah bagi special lagi. Apa yang kamu nak lagi selain daripada pengampunan? Apa yang kamu nak, aku akan beri. Itu maksud, bukan kita ibadat kerana benda, bukan. Itu kisah dia tuan-tuan. Jadi istighfar ini mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apa lagi nak cerita? Macam tu juga masalah orang tak ada anak. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ini merupakan ubat bagi kemandulan. Orang yang mandul, yang tak ada anak. Dah buat cek macam-macam, antara ubatnya istighfar. Masalah kita ni, kita makan, kita buat benda yang lain tapi kita lupa istighfar. Itu yang masalahnya. Seorang ni datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah berkahwin, tapi sampai sekarang saya tidak dikurniakan cahaya mata." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada orang ni, "Sesuai dengan banyaknya istighfar kamu dan sedekah kamu, engkau akan diberi rezeki kerananya." Sebanyak mana sedekah kamu dan istighfar kamu, sebanyak itulah kamu akan dikurniakan rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni memang betul. Sedekah banyak-banyak, istighfar banyak. Akhirnya dia pun buatlah kerja tu. Dia pergi sedekah, dia istighfar. Akhirnya Allah kurniakan kepada dia 9 orang anak daripada tak ada anak. Ada zaman moden ni pun berlaku. Ada satu cerita, tapi saya pun tak nak ceritalah dengan tuan-tuan. Kan, cukup dengan cerita tu. Makna orang yang nak anak pun istighfarlah banyak-banyak. Dan istighfar banyak-banyak ini memberi kekuatan kepada tubuh badan kita. Tak payah makan ubat kuat pun badan tetap kuat. Istighfar banyak-banyak. Tapi ialah kita, saya kalau benda-benda yang tak elok berlaku kan, benda yang kita tak suka berlaku, kita tak ada nak salahkan Allah Ta'ala. Kita salahkan diri kita. Pasal apa? Allah dah bagi dah macam-macam. Kamu buat ni, kamu selamat. Kamu buat ni, kamu jadi senang. Kita pun dah istighfar dah. Pernah istighfar banyak-banyak. Memang senang hidup kita. Macam-macam urusan mudah selesai. Lepas tu kita tinggalkan istighfar. Bila tinggalkan istighfar, kita jadi payah. Bila payah, kita salahkan siapa? Kita salahkan diri kita. Pasal apa? Kita yang tak nak buat benda yang Nabi suruh buat untuk kejayaan kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan bagi saya dan juga tuan-tuan untuk perbanyakkan istighfar. Apa sahaja pun tuan-tuan, istighfar banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Sedekah ni penting. Akhir sekali tuan-tuan, ini cerita akhir. Jam situ lain, jam sana lain. Mana satu yang betul? Hak tu yang betul lah. Kemudian kalau ikut jam ni tambah lagi. Macam tu lah tuan-tuan. Istighfar ini merupakan jalan untuk seseorang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidul Istighfar. Saya ingat saya dah cerita dah hari itu kan, tentang Sayyidul Istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabatnya, Sayyidul Istighfar ialah kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi. Betul tak? Kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca kalimah ini pada petang hari, dalam keadaan malam hari, dalam keadaan dia yakin terhadap lafaz-lafaz yang dia ucapkan, lalu dia mati sebelum pagi hari,
maka dia menjadi penduduk syurga. Sesiapa yang membaca kalimah ini pada pagi hari, tadi apa? Malam hari ya? Malam sebelum petang tu dia meninggal. Ataupun pada pagi hari, dia baca dengan penuh keyakinan terhadap lafaz-lafaz yang dia ucapkan, dia mati sebelum malam, maka dia menjadi penduduk syurga. Kalau baca pagi, mati sebelum malam. Kalau baca malam, mati sebelum pagi. Yang macam itulah. Syaratnya apa? Baca dengan penuh keyakinan terhadap lafaz-lafaz yang disebut, yang kita sebut. Kita yakin Allah lah Tuhan kita, kita yakin Allah Rabb kita, pencipta alam ini, pencipta kita, pentadbir alam ini, yang menentukan peraturan-peraturan untuk makhluk-makhluknya. Kena yakin. Allah bukan setakat buat bulan, bintang, matahari, bukan setakat tu. Bahkan Allah juga yang mentadbir dan menentukan peraturan untuk bulan, bintang dan sebagainya. Kita jangan cuba-cuba nak ubah peraturan-peraturan tu. Macam tu juga untuk burung-burung, ikan-ikan di lautan, Allah tentukan peraturan-peraturannya. Begitu juga Allah tentukan peraturan, Allah cipta manusia, Allah mentadbir alam ini dan Allah menentukan peraturan bagi manusia ini. Jangan sesiapa cuba-cuba nak ubah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali manusia cuba mengambil peraturan lain untuk digantikan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Pasti manusia itu akan hidup di dalam keadaan hina sekiranya dia tinggalkan peraturan Allah. Ada orang berani ke nak ubah peraturan Allah terhadap matahari? Matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Ada siapa-siapa berani ubah? Saya rasa sekarang ni tak sesuai lah peraturan ni. Tak sesuai lah peraturan ni. Itu peraturan tu siapa yang tetapkan? Allah tetapkan. Boleh sesiapa nak cuba pertikai. Saya ingat kita kena ubah peraturan ni pasal tak sesuai. Kerana kita masyarakat majmuk. Ada berani? Ada berani ke siapa-siapa? Seperti mana kita tak boleh ubah peraturan yang Allah tetapkan kepada matahari, bintang ni semua, macam tu juga tidak sepatutnya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah mengubah peraturan yang Allah dah tetapkan untuk manusia. Tak boleh ubah. Kalau kita ubah, kita cari undang-undang lain, peraturan burung kita letak pada peraturan manusia, kita gantikan. Boleh ke tak boleh? Pasti rosak manusia tu. Allah letak peraturan untuk matahari, kita ambil peraturan tu letak pada manusia. Boleh ke? Tak boleh. Walaupun tu peraturan Allah, tak sesuai. Allah dah tetap untuk manusia ada peraturan, kena laksanakan. Jangan pertikai. Jangan banyak kona-kona sana, kona sini. Nak buat, cakap nak buat. Tak nak buat, cakap tak nak buat. Senang, orang faham. Yang ini sampai orang pun tak berapa nak faham. Nak ke tak nak ni? Nak ke tak nak ni? Ini tak boleh. Dengan manusia kita boleh tipu, dengan Allah Ta'ala kita tak boleh tipu. Jangan kita jadi macam golongan Bani Israel. Golongan Bani Israel, dah 31 dah. Tu payah. Kalau dah buka cerita, payah nak berhenti. Jangan kita jadi macam golongan Bani Israel. Allah tetapkan peraturan untuk golongan Bani Israel pada hari Sabtu, kamu tidak boleh menangkap ikan. Tapi jenis Bani Israel ni jenis memang tak nak ikut kitab. Memang jenis degil, tak nak ikut peraturan yang Allah tetapkan. Dia tak nak jadikan Taurat itu panduan hidup dia. Dia tak suka. Maka dia pun cari helah lah. Kami setuju. Peraturan ini peraturan Tuhan. Dan kami pun akan pastikan rakyat kita tidak melanggar peraturan Tuhan. Pandai dia cakap. Itu saya cakap tuan-tuan. Tapi dia buat helah. Dia buat helah, kita tak akan tangkap ikan pada hari Sabtu. Tetapi kita akan memasang jerat pada malam Sabtu. Sudah. Malam Sabtu tu, hari Jumaat, malam Sabtu tu, dia pun letak jerat macam-macam. Maka ikan pada hari Sabtu, kata riwayat, kata para mufassir, pada hari Sabtu ni ikan datang banyak. Sampai ke atas permukaan tu ikan datang.
Hari lain ikan tak banyak macam tu. Maka dipasang jerat pada malam Sabtu. Bila dah habis hari Sabtu nak masuk hari Ahad, dia pun cepat-cepat ambil perangkap ikan tadi. Penuhlah dengan ikan. Dia buat helah. Dia tak nak tunduk kepada peraturan yang Allah tetapkan. Dia buat helah, dia cuba tipu. Nampak macam betul. Tapi memang perangai tak nak ikut hukum yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya Allah hina mereka. Allah jadikan di kalangan mereka kera dan babi. Allah jadikan kera dan babi. Yang muda-muda tu jadi kera. Yang tua-tua tu jadi babi. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir. Sebelum buat benda ni, ulama dah beritahu, jangan kamu mempermain-mainkan hukum Allah. Ini salah. Allah bila tak benarkan kita tangkap ikan pada hari Sabtu, maknanya kita tak boleh buat kerja apa sahaja pun yang berkaitan dengan ikan ni. Tak boleh. Tapi orang yang menentang Islam ni tuan-tuan, bila diberi nasihat tak nak dengar. Kamu apa tahu? Kamu semua tak boleh. Haram, haram, haram. Kami tahulah apa yang kami buat. Dia sombong dia, tak nak dengar nasihat. Akhirnya bila keluar daripada tempat tu, saudara mara tengok, apa hal ramai pula kera sekarang ni? Yang masuk manusia, yang keluar kera. Rupa-rupanya saudara dia, pakcik dia, jenis saluran 1, jenis saluran 2, saluran 3, semua keluar. Saudara mara semua. Okay. Persoalan dia sekarang, kera-kera yang ada sekarang ni, kera-kera Bani Israel ke? Para ulama kata tidak. Kera-kera yang diazab itu, manusia yang diazab jadi kera itu, sebahagian ulama kata dia hidup selama 3 hari sahaja, lepas tu mati. Kera-kera yang ada, khinzir-khinzir yang ada, binatang yang ada ni, Allah dah cipta daripada awal-awal ketika penciptaan langit dan bumi. Okey, habis cerita. Itu selingan. Cerita yang terakhir, cerita tentang seorang pembuat roti. Ini cerita istighfar ni, balik kepada istighfar balik. Saya cakap tadi apa awal-awal tadi, kalau kita ada hajat, perbanyakkanlah istighfar. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal keluar daripada kampung dia, pergi ke kampung lain. Dah pergi ke kampung lain, tak sempat nak balik, maka Imam Ahmad pun pergilah ke sebuah masjid. Minta izin kepada penjaga masjid itu, "Tuan, saya nak bermalam di masjid ini." Tiba-tiba penjaga masjid tu tak kira lah siak ke siapa ke. Ini bukan siak sini. Tak tahulah siak ke nazir, tak tahulah. Tak boleh. Kamu tak boleh tidur di masjid. Tak boleh. Dia pun merayu. Imam Ahmad ni ialah dah berumur kan. Tapi penjaga masjid ni tak kenal yang tu Imam Ahmad. Pasal TV tak ada, surat khabar tak ada, WhatsApp pun tak ada. Kan, tak kenal. Jadi bila minta-minta akhirnya tak dapat. Akhirnya Imam Ahmad kata, kalau macam tu tak apalah, berilah izin kepada saya untuk saya tidur di tempat ini, tempat yang dia berdiri ini. Maka penjaga masjid tu kata, kalau kat sini tak apa, tak, tidur. Maka eloklah dia pun duduk nak tidur. Tiba-tiba penjaga masjid ini datang. Bangun. Sini pun tak boleh tidur. Tadi boleh, sekarang tak boleh. Tak boleh. Sini pun kamu tak boleh tidur. Kejadian itu dilihat oleh seorang pembuat roti. Dia ni kerja dia pembuat roti. Dia tengok, kesian orang tua ni. Dari segi muka wajah dia, ini muka orang yang baik. Kesian betul, dia ni tak dibenarkan tidur. Maka pembuat roti ni pun datanglah beritahu, "Tuan, kalau tuan sudi, nak tak tuan bermalam di rumah saya?" Kata pembuat roti ini. Maka Imam Ahmad pun kata, memang nak sangatlah. Kalau kamu sudi, bolehlah saya bermalam di rumah kamu. Maka baliklah pembuat roti ini dengan Imam Ahmad. Pembuat roti ini melayan Imam Ahmad, menghormati Imam Ahmad, beri makan, beri minum, meraihkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal ni siapa orang tu.
dah habis bercakap, dah habis makan, minum, dah habis semua, maka pembuat roti ni pun minta izin. Kamu tidurlah, wahai tuan, tuan tidur, saya ada kerja nak buat. Kerja saya apa? Menguli tepung. Jangan menguli roti, menguli tepung. Menguli tepung. Kerja saya buat roti. Jadi saya nak pergi buat kerja saya menguli tepung. Daripada permulaan dia menguli tepung ini, tuan-tuan, pembuat roti ini sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat mula, daripada mula sampai habis. Buat roti, uli roti ni agak-agak boleh istighfar, tuan-tuan. Kita bawa kereta agak-agak boleh istighfar ke tidak? Bawa kereta. Boleh, tuan-tuan. Tapi bukan semua orang mampu buat. Ini buat kerja uli ni boleh istighfar. Kejadian itu amat menghairankan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, bukan main lama tu, nak uli tepung. Baik. Esok pagi lepas sembahyang subuh, Imam Ahmad bertanya kepada pembuat roti ni, semalam saya tengok kamu, sejak kamu mula menguli tepung ini, kamu sentiasa beristighfar kepada Allah. Pembuat roti ni kata apa? Beginilah kehidupan saya, inilah amalan saya. Apabila saya mula menguli tepung, saya akan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna amalan dia amalan yang dilakukan setiap hari. Sentiasa dia lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tanya satu persoalan. Apakah kamu telah memperolehi manfaat daripada istighfar kamu ini? Kenapa Imam Ahmad tanya macam tu? Pasal Imam Ahmad tahu orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah, pasti Allah beri manfaat dan buah daripada istighfar tersebut. Maka pembuat roti ini pun beritahu, memang benar. Semua hajat saya yang saya mohon kepada Allah, semua hajat saya telah Allah beri kepada saya. Semua yang saya nak, semua yang saya minta, hajat-hajat saya, semua hajat saya telah Allah beri kepada saya. Ini kelebihan istighfar. Cuma ada satu hajat lagi yang saya minta sampai sekarang tak dikabulkan lagi. Imam Ahmad heran. Maka Imam Ahmad pun tanya, apakah hajat kamu yang masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pembuat roti ini mengatakan, saya mempunyai hajat saya ialah saya ingin sangat melihat wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin sangat melihat wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok tuan-tuan, macam mana Allah ubah, Allah takdirkan sesuatu. Imam Ahmad bin Hanbal daripada kampung lain, hajat dia apa? Nak tengok muka Imam Ahmad bin Hanbal, sekadar itu. Tetapi Allah beri bukan sekadar boleh tengok muka Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan boleh minum, boleh makan, boleh duduk, boleh bercakap dengan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh memberi kebaikan ataupun melakukan kebaikan terhadap Imam Ahmad. Sampai macam tu Allah beri kepada pembuat roti ni, tuan-tuan. Tengok macam mana Allah tentukan takdir. Elok-elok boleh tidur kat masjid, tiba-tiba tak boleh, tak dibenarkan. Akhirnya duduk di rumah pembuat roti, yang mana pembuat roti tu nak tengok sangat muka Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok tuan-tuan. Dengan berkat apa? Dengan kelebihan daripada banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi saya kekuatan dan juga tuan-tuan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabulkan segala hajat-hajat kita dan memberi kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Sekiranya ada kesalahan, terkasar bahasa, saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Jadi sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr.